Baik, so hari ini saya ingin berkongsi bagaimana cara kita nak membina kehadiran untuk pelaporan PDPR bagi guru yang mengajar lebih daripada satu kelas. Okey, jadi first korang kena masuk dalam akaun Delima. Kenapa kena masuk dalam akaun Delima ni? Sebab dia ada banyak kelebihan lah. Jadi first korang pergi dekat Drive macam sekarang ni yang nampak ni. Okay, pergi dekat New, dekat Google Drive dan juga pergi Google Form dan kita pergi dekat Blank Form yang biasa. Okay. Bila dah keluar macam ni, jadi kita akan bina first cikgu-cikgu kena sediakan senarai nama murid cikgu-cikgu ya dalam bentuk Excel ataupun Word. Okey, jadi sekarang kita buat tajuk laporan kehadiran PDPR tahun, macam saya ajar sejarah tahun 4 misalnya. Okey, jadi soalan yang pertama, kita boleh letak tarikh ataupun tak perlu sebenarnya. Tapi tak apa, saya suka juga, senang untuk nak shorting. Okey, cuma sebab kalau letak tarikh, Google Form ni dia automatic detect untuk date. Cuma ingatkan kembali dalam penulisan untuk tarikh ni dia bulan dahulu, baru hari bulan, baru tahun. Okey, tapi tak mengapa. Kalau tak letak pun tak apa sebenarnya sebab once budak-budak kita isi di Google ni dia boleh detect terus tarikh masa bila kita hantar. Jadi yang ini kita jadi require dia lah. Okey, kemudian ini untuk tarikh. Lepas tu kita tambah satu lagi soalan iaitu kelas. Kelas apa diorang? Okey, jadi macam saya kelas 4 Azalia, tambah lagi 4 Alamanda, kemudian 4 Akasia. Okey, so yang ini pun kita require ni maknanya murid tak boleh tak jawab. Dia kena jawab baru dia boleh jawab soalan seterusnya. Okey, dan seterusnya untuk setiap nama ni, setiap senarai nama ni kita nak bagi budak pilih terus nama dia kan. Jadi langkah seterusnya adalah lihat di bahagian tepi ni kita add section. Okey, kita add section di mana setiap section ni kita letakkan nama murid kita. Okey, so senarai nama murid apa? Kita buat 4 Azalia dulu. 4 Azalia. Okey. Kemudian kita tambah soalan dekat bahagian sini. Add question. Okey. So kita tambah soalan. Tandakan nama kamu ataupun pilih nama kamu. Sebab kita buat multiple choice kan. Yes. Jadi di sinilah yang pentingnya. Okay, option ni buang dulu. Kemudian untuk senarai nama 4 Azalia, pergi dekat senarai nama cikgu tu. Macam saya dah sediakan ni. Okay, 4 Azalia ni. Okay, ini dalam bentuk Excel. Okay, ambil semua nama dia sahaja. Copy. Ctrl C ataupun copy dan kemudian pergi dekat bahagian sini. Option ni buang dulu dan Ctrl V. Pastekan je kat situ. So automatic semua senarai nama murid 4 Azalia dah ada dekat sini. Okay. So ulang. Jadi ini pun require juga. Okay. Jadi kita ulang cara yang pertama tadi ni untuk membina senarai nama. Untuk 4 Azalia dah. Sekarang kita pergi 4 Alamanda. Okay. Jadi sama juga macam tadi. Kita add section. Okay. Sekarang dah ada section 3. Okay. Senarai nama murid 4 Alamanda. Okey, jadi ini section dia. Lepas tu soalan dia kena ada. So tambah. Jadi ini pun sama macam tadi. Tandakan nama kamu. Okey. Kemudian pergi dekat senarai nama cikgu-cikgu 4 Alamanda. Pilih nama murid sahaja.
dan dan cikgu-cikgu boleh Ctrl C ataupun copy dekat sini, buang option dulu, pastekan dekat sini. Okey, nampak? Baik, sekarang kita pergi tadi 4 alamanda, azalea pun dah, 3 4 akasia. Okey, sekarang saya tambah lagi dekat sini. Yang ini pun require juga. Okey. Jadi kita tambah section lagi, section yang keempat iaitu untuk senarai nama murid 4 akasia. Okey. Tambah soalan. Tandakan nama kamu. Okey. Pilih senarai nama 4 akasia. Copy dan pastekan semula di sini. Okey, baik. Jadi semua senarai nama murid tahun 4, 3 kelas ini dah ada dekat sini. Jadi macam mana supaya kita nak pastikan murid 4 azalea ni dia tak nampak senarai nama murid yang lain. Dia hanya pergi terus dekat Pak Azalea ni je. Macam mana cara dia? Okey, cara dia senang je. Kita pergi dekat section yang mana ada pilihan kelas ni tadi. Okey, kita pergi dekat mana ada pilihan kelas. Okey, kemudian perhatikan betul-betul ya. Okey, dekat bahagian kelas ini, nampak tak ada titik 3 ni? Dekat bawah ni, okey, klik yang tu. Okey, go to section based on answer. Okey, jadi bila dia pergi sini, dia akan pergi section berdasarkan jawapan dia. Maknanya, kalau murid itu 4 azalea, dia pilih dia murid 4 azalea, dia kena pergi ke next section. Kita pilihlah section senarai nama murid 4 azalea. Begitu juga dengan 4 alamanda. Okey, terus tekan pilih go to section 3 senarai nama murid 4 alamanda. Kemudian kita pergi 4 akasia. Okey, so pilih senarai nama murid 4 akasia. Okey, selesai. Okey, sebenarnya belum selesai lagi. Macam mana kalau dia dah habis jawab ini, dia dah pilih, nak ke mana pula lepas itu? Okey, baik. Jadi, untuk section yang terakhir, kalau kita perhatikan tadi, kita ada 4 section. So, selepas section yang ke 4 ini, kita tambah lagi satu section, iaitu kita pergi bahagian section yang kelima. Yang ini kita berikan rumusan PDPR. Okey, maknanya kita tambah soalan. Okey, kita tanyalah murid, apa yang kamu pelajari pada hari ini? Okey. Tanda soal. Tapi yang ini jangan nampak. Sebenarnya Google Form ni dia dah hebat sangat. Dia boleh detect. Saya tak payah tukar pun dia terus tukar kepada paragraf ni. Sebab murid memerlukan jawapan yang panjang. Okey, dia nak tulislah saya sangat seronok pada hari ini. Saya sangat gembira pada hari ini. Okey. Jadi yang untuk section ni pun require. Dia perlu jawab sebelum dia tekan submit. Jadi murid-murid yang dah tekan pilihan nama dia tu, dia boleh terus ke sini dengan cara murid boleh pergi selepas dia pilih nama dia. Contoh murid 4 azalea ni, dia dah pilih nama dia. Dekat bawah sekali ni, dia terus pergi ke mana? Okey, terus kita bawa dia pergi rumusan PDPR. Okey, begitu juga dengan section 3 ni. Selepas je murid 4 alamanda ni memilih nama dia, kita bawa dia pergi dekat bawah sekali ni, kita suruh dia pergi ke rumusan PDPR. Okey, begitu juga dengan 4 akasia, dia selesai, dia boleh terus pergi ke rumusan PDPR ataupun next section pun sama dah sebenarnya. Okey, dan yang ini dah selesai, dia boleh terus tekan submit. Okey, jadi dah siap. Jadi sekarang ni saya nak tunjuk pula cara macam mana kita nak ubah theme ataupun paparan pada kita punya laporan. Okay, kalau perhatikan sini dia punya tajuk belum ada, tekan je kat sini dia automatik terus keluar tajuk dia. Okay, jadi kita nak tukar theme pula.
tekan dekat bahagian customize ni. Okey, kita tukarkan. Jadi sekarang ni saya nak ajar untuk macam mana nak letakkan lencana sekolah. Okey, jadi cara dia, okey, pergi dekat aplikasi canva.com. Okey, pergi dekat canva.com, login gunakan ID delima juga. Okey. Sebab apa? Sebab yang ini sangat membantu kita. Banyak kita punya dapat percuma, okey, untuk education. Okey. Jadi macam ni saya dah buat satu design untuk Google Form header punya gambar. Jadi cara dia macam mana nak cari ataupun nak buat header untuk Google Form. Okey, type je dekat atas ni, search in Canva ni. Okey, Google Form header. Okey, dia akan bagi banyak design. Okey, nampak? Ada banyak design. So, pilih je lah mana-mana dulu untuk sementara. Macam ni kan. Sebab kita nak dia punya design template tu sahaja. Jadi, klik yang ni, rasa berkenan. Okey. Dan kita boleh ubah. Okey. Jadi, sekarang ni ada paparan ni. Sekarang saya nak masukkan lencana sekolah. Kita boleh upload lencana sekolah di sini. Okey, masukkan lencana sekolah, upload media macam biasa, cari dan dia akan upload sendiri dan dia akan berada di sini. Itu yang bestnya Canva ni. Okey. Jadi, ambil je, klik je, susun lencana tu di sini, di mana kita nak suka. Okey. Kemudian, nak bubuh gambar pula. Okey. Okey. Lepas tu saya nak letak gambar saya. Okey. Cantik sikit, konon-kononnya lah. Okey, lepas tu buatlah tajuk. Okey. Ni saya nak buang sikit. Okey dah. Kita dah. Ni pun boleh besarkan sikit. Okey, bila dah sudah, tekan klik download ni. Okey. Ambil je yang biasa. Yang JPG ni dia kecil sikit. PNG dia besar. Saya suka ambil yang biasa sahaja. Kita download. Okey. Okey, bila dah ada, okey, dia dah ni, kita kembali pada laporan kehadiran tadi. Dekat yang theme tadi ni, nampak tak? Theme, pilih choose image. Yang header ni, kita tekan upload. Kita pilih yang kita buat tadi. Ni. Okey. Okey, dah upload. Nampak? Okey, kita klik done. Tada! Lepas tu, dia punya warna kita boleh pilih. Kita nak warna macam mana. Kat sinilah, terpulang lah. Okey, dah. Okey, dah siap. Dah puas hati. Kan? Okey, jadi apa yang kita perlu buat? Kita tekan send untuk nak berikan link kepada murid-murid. Jadi, cara dia, yang ini, pastikan jangan klik yang ini, butang ni. Sebab kalau kita klik, nanti murid yang guna ID biasa ataupun dia guna handphone mak ayah dia ke kan. Jadi, mungkin dia tak boleh nak masuk lah. Sebab dia hanya masuk untuk yang MOE punya email sahaja. Jadi, tak payah klik kat sini. Okay? Jadi, kita jangan hantar email. Kita hantar sebab kita nak paste dekat WhatsApp, dekat Telegram kan. Jadi, kita ambil link sahaja. Copy link ni. Tapi panjang berjela ni, kita klik kita buat shorten. Okay, nampak pendek sikit kan? Okay. Dah siap. Copy. Dah tu hantar dekat
Telegram. Okey, sekarang kita bagi contoh bulan 101. Berapa hari bulan? 27 misalnya, tahun 2021. Okey, jadi kelas contoh 4 Azalia. Okey, next. Nampak? Murid 4 Azalia sahaja yang keluar. Contoh Ahmad Khalid. Okey, next. Dia terus pergi. Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Saya sangat seronok. Tapi lain tak clear, cikgu. Misalnya. Okey. Submit. Okey, jadi kita lihat bila murid dah submit, kita tengok apa yang berlaku dekat pelaporan yang ini kita tengok ya. Okey, jadi kita lihat kat sini bila murid dah submit, nampak tak ada respon. Okey, so kat sini ada respon. Nampak murid ni dia dah jawab siapa yang ni, dan sebab ada seorang je jawab, kalau dah ramai jawab kita boleh tukarkan dalam bentuk Excel. Tekan je lambang ni, create. Okey, nanti dia akan, sebab pertama kali yang ni lah. Okey, kita create. Nampak? Tu? Siapa yang jawab? Okey. Jadi, itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Bye.